Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Makanan dengan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Boleh tak murid-murid tahu bagaimana makanan itu diproses dan bagaimana makanan itu menggunakan teknologi yang terkini? Okey, dalam topik yang baru ini, Cikgu Ila nak terangkan tentang 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Antara langkah-langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan ialah meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu serta menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Nak tahu tak murid-murid cara nak meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara? Yang pertama, penggunaan baka yang bermutu. Yang kedua, penggunaan teknologi moden. Yang ketiga, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan. Yang kelima, penggunaan tanah dan kawasan pengairan secara optimum. Dan yang terakhir, pengurusan tanah yang cekap. Mari Cikgu Ila terangkan penggunaan baka yang bermutu. Dalam penggunaan baka yang bermutu ini dapat membekalkan dan mempelbagaikan makanan, meningkatkan kualiti makanan dan seterusnya meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan negara. Contoh penggunaan baka yang bermutu. Yang pertama, kelapa sawit tinera berbuah lebat, mempunyai isi rong yang besar, sabut yang lebih tebal dan tempurung yang lebih nipis serta kandungan minyaknya yang tinggi. Yang kedua, belimbing bintang mas dalam kurungan M*1 Maldi yang berwarna kuning keemasan, rasa yang manis dan rangup. Yang ketiga, lembu Mouth Rewel merupakan lembu tenusu kacukan yang menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan yang beriklim tropika. Yang keempat, ayam Akaputra, yang mana ayam kacukan ini boleh membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Dan yang kelima, betik Exotica bersaiz lebih besar dan mempunyai isi yang manis. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu ini boleh diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan juga teknologi mutagenesis. Ciri-ciri baka yang bermutu: daging, susu dan buahnya lebih bermutu. Maksud bermutu di sini adalah lebih berkualiti. 2. Rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca yang melampau. Ciri yang ketiga, cepat tumbuh dan lebih matang. Ciri keempat, boleh menghasilkan hasil yang lebih banyak. Dan yang kelima, cirinya adalah penjagaannya mudah dan kos penjagaannya juga rendah. Okey, mari kita lihat bagaimana penggunaan teknologi moden. Dalam menggunakan mesin pengisar dan mesin pengisi cecair boleh mempercepatkan proses dan pengeluaran makanan. Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Jentera seperti traktor, jentola dan jentuai boleh mempercepatkan proses penanaman dan juga pemungutan hasil tanaman. Bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan juga kuantiti makanan. Dan yang terakhir, teknologi yang terkini yang moden ialah penggunaan drone dalam membuat proses semburan pestisida dapat menjimatkan masa dan juga mengurangkan kos tenaga kerja. Seterusnya, pendidikan dan bimbingan untuk para petani. Beberapa agensi atau institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian.
dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Penyelidikan dan pembangunan dalam kurungan R&D. Penyelidikan dan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan yang dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Seterusnya, penggunaan tanah dan juga kawasan pengairan yang dilaksanakan secara optimum. Penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan hasil pertanian dan juga peternakan. Antara cara mengoptimumkan penggunaan tanah dan kawasan pengairan termasuklah mengusahakan tanah terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau peternakan. Yang kedua, menyuburkan kawasan yang tandus. Yang ketiga, mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur air tawar. Yang keempat, mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur marine. Dan yang terakhir, membina empangan dan juga tali air. Untuk apa ya? Untuk aktiviti tanah pertanian ataupun peternakan yang kekurangan bekalan air. Aktiviti seterusnya adalah pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap ini boleh melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Pendekatan untuk pengurusan tanah yang cekap ini seperti tanah campuran, penggiriran tanaman dan juga penanaman teres banyak membantu dalam menguruskan tanah dengan lebih cekap. Seterusnya, kita lihat kepada penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman, namun mempunyai kesan sampingan iaitu boleh mencemarkan alam sekitar. Yang kedua, menyebabkan perosak tanaman lebih berdaya tahan. Yang ketiga, boleh membunuh cacing tanah dan juga mikroorganisma yang berfaedah di dalam tanah. Dan yang keempat, boleh mencemarkan tanah dan juga hasil tanaman. Contoh perosak tanaman ni adalah tikus, belalang dan juga siput. Kawalan biologi adalah salah satu kaedah mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti haiwan mangsa-pemangsa dan parasitisme yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di dalam sesuatu habitat. Contoh kawalan biologi ialah yang pertama, interaksi mangsa-pemangsa di mana burung hantu jelapang memburu tikus untuk dijadikan makanan. Yang kedua, interaksi parasitisme iaitu antara penyengat bertelur di dalam telur rama-rama lalu memusnahkannya. Mari cikgu dia terangkan kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. Kita lihat dulu kelebihan kawalan biologi. Yang pertama, lebih mesra alam. Yang kedua, tidak memudaratkan kesihatan organisma yang lain kecuali perosak tanaman. Yang ketiga, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Dan kosnya lebih murah. Berikut ini adalah kelemahan kawalan biologi. Yang pertama, mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman. Yang kedua, suka meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Yang ketiga, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Dan yang keempat, boleh mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Kawalan biologi sebenarnya yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya, penggunaan cepelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tebu di Kepulauan Hawaii gagal. Kerana apa ya? Sebab cepelai ni aktif pada waktu siang, manakala tikus pula aktif pada waktu malam.
Hal ini menyebabkan cepelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Itu saja untuk hari ini. Kod, bila kucing datang minta makanan, bagilah dia sedikit. Mana tahu kucing doakan kebaikan untuk diri kita. Kucing pun malah Allah juga kan? Dari Cikgu Wila, Brainet.my.